Okey, baik. Saya teruskan dengan chapter 5. Masih lagi kita dalam chapter 5 vectors untuk subtopik yang keempat. Untuk subtopik yang keempat iaitu application of vectors in geometry. So kita nak tengok, kita dah belajar apa itu vektor, kita dah belajar apa itu skala produk, kita dah belajar apa itu vektor produk. Sekarang kita nak apply vektor ini dalam geometri. Baik, kita tengok 5.4 application of vectors in geometry. Kita tengok apa learning outcome untuk hari ini. At the end of this lesson, students should be able to find equation of the straight line in vector form, parametric form, and Cartesian form. And B, find the angle between two straight line. And C, seterusnya ialah find the equation of a plane in vector form and Cartesian form. Maksudnya hari ini kita akan belajar equation bagi satu straight line. Kita akan tengok sudut di antara dua straight line dan kita akan cari macam mana mencari equation bagi plane. Okey, kita teruskan dengan 5.4a, how to find the equation of straight line. A line in a space is a straight line which continues indefinitely in both direction and contain a continuous infinite set of points. Itu ialah mana-mana point di atas line inilah, dan A ini adalah suatu titik tetap. Dan kalau kita tengok di sini, kalau saya sambungkan AR ini akan membentuk suatu vektor. Ini vektor AR. Dan kalau kita tengok line ini adalah selari dengan suatu V kat sini. V ini kita namakan sebagai direction vector. Okay, AR ini selari dengan V. V itu kita namakan sebagai direction vector. So now, bila kita faham AR adalah parallel dengan V, maka kejap saya nak tukar kepada Okay, so bila kita faham AR adalah parallel dengan V, so kita faham konsep parallel, A is equal to lambda B. So sekarang saya nak apply di sinilah, AR is equal to TV. So T ini kalau di sini ia adalah lambda lah, iaitu skala, V itu adalah direction vector. So daripada sini AR ini is equal to OR minus OA. Kita fahamkan position vector, AR is OR minus OA. Now equal to TV, dan OR ini is equal to, bila saya pindahkan A ke sebelah kanan, so kita akan dapat OA plus TV. Dan daripada sini, saya boleh simplify atau kita boleh tulis dalam bentuk
R is equal to A plus TV, di mana R ini ialah position vector bagi titik R, iaitu titik R itu yang bebas bergerak di atas mana-mana point di atas line inilah. A ini apa? A ini ialah fixed point, T ini suatu skalar dan V ini adalah direction vector. Okay, so untuk mencari equation of a straight line, ialah R is equal to A plus TV. Dan untuk mencari equation of a straight line, apa yang perlu kita ada ialah fixed point yang berada di atas line itu dan direction vector dia. Okay, so ini ialah equation bagi suatu straight line. Okay, vector equation of a straight line, kita tahu R is equal to A plus TV, di mana A ini ialah fixed point dan V ini ialah direction vector. Okay, so nak cari equation bagi satu straight line perlu ada fixed point dan direction vector. Dan untuk equation bagi satu straight line kita boleh tulis dalam 3 bentuk, iaitu vector form. Inilah vector form. Xi plus yj plus zk is equal to, okay, tadi kalau kita faham ini adalah R is equal to A plus TV. Okay, so R is equal A plus TV, kalau kita faham, kita boleh tulis dalam bentuk vector form satu. Yang kedua ialah parametric form dan yang ketiga adalah Cartesian form. Baik, macam mana kita nak dapatkan parametric form? Kita faham tadi equation ini ialah R is equal to A plus TV. Baik, saya ambil R is equal to A plus TV. So R tadi kalau kamu perasan, kalau kamu perasan, koordinat bagi R tadi adalah X, Y, Z. Koordinat bagi fixed point A tadi ialah X1, Y1 and Z1. And ini ialah position direction vector V. Now, kat sini R is equal to A plus TV. So, kalau saya ganti balik, R tadi ialah X, Y dan Z is equal to A kita tadi ialah fixed point koordinat daripada nota tu ialah X1, Y1, Z1 plus TV. V kita ialah A, B, C. Okay, so nak dapatkan parametric equation daripada vector form itu ialah apa kita buat? Parametric maksudnya parameter kan? Okay, ini kita ambil, kita asingkan setiap parameter itu X, Y dan Z. Maksudnya daripada sini X is equal to X1 plus TA. Y is equal to Y1 plus TB. And Z is equal to Z1 plus TB. So, parametric equation kita boleh dapat daripada bentuk vector form, kita boleh ubah menjadi parametric form. Kemudian Cartesian form. Macam mana kita boleh tukar kepada bentuk Cartesian form? Untuk menukar kepada bentuk Cartesian form ialah kita perlu menjadikan T as a subject. So kalau kamu tengok di sini, okay. Kalau tengok di sini, daripada parametric equation, okey, daripada parametric equation ini, saya jadikan T sebagai subjek. Contoh di sini ialah kita ada X is equal to X1 plus TA. Saya nak jadikan T sebagai subjek. So kat sini TA is equal to X minus X1. And T is X minus X1 over A.
Untuk y is equal to y1 plus tb. Okay, now kalau tb. Saya nak menjadikan t sebagai subjek. So tb is equal to y minus y1 and t is y minus y1 over b. Begitu juga dengan z. So z is equal to z1 plus tc and t is equal to z minus z1 over c. Okay, so kita dah dapat bentuk Cartesian form. Baik, untuk Cartesian form, okay, saya padam sikit ni. Untuk Cartesian form, apa yang saya nak kamu ingat ialah kita faham vector equation bagi satu straight line terdiri daripada A plus TV, iaitu A adalah fixed point dan V adalah direction vector. Baik, sekiranya dalam bentuk vector form, mudah untuk kita kenal pasti mana itu vector, direction vector, mana itu fixed point. So kat sini, ini kita faham ini adalah direction vector dan ini ialah fixed point. Baik, di sini kalau sekiranya dalam bentuk parametric form, okay, kat mana di mana kat mana kita nak kenal pasti direction vector. So direction vector kita ialah ini, A, B, C ni, ini direction vector kita dan ini ialah fixed point. Baik, untuk Cartesian form pula, okay, untuk Cartesian form, kat mana direction vector kita? So untuk Cartesian form, ini ialah direction vector. Okay, direction vector berada di bawah. So ini adalah nilai fixed point lah, A, B dan C. Baik, kenapa saya explain ini? Kita tengok ada soalan yang diberi dalam bentuk Cartesian form. Kemudian kita perlu mencari vektor. Mana direction vector dia? Okey, direction vector dia di bawah ni lah. Kalau bentuk Cartesian form, direction vectornya adalah di bawah ni lah, A, B dan C. Okay, now kita teruskan dengan example 11. Find a vector equation of the line that contain point A and B. Maksudnya sekarang kita ada suatu line yang mengandungi titik A, point A and point B. Soalan dia minta kita mencari vector equation of the line. So apa formula vector equation of the line? So formula dia ialah R is equal to A plus TV. Maksudnya kita perlu ada fixed point dan kita perlu ada direction vector. Okey, fixed point. First kita nak pilih fixed point. Yang mana kita nak jadikan sebagai fixed point. So kalau kita selalunya fixed point itu kita akan pilih point titik yang pertama ni lah. So ini kita jadikan dia sebagai fixed point kita, A. Kemudian yang kedua ialah kita nak cari vector. Macam mana kita nak cari direction vector dia? So direction vector adalah selari dengan line ini direction vector. So saya nak cari yang selari, jadi saya boleh cari V is equal to vector AB. V ini selari dengan AB, jadi saya boleh cari V is equal to AB. So now saya nak dapatkan direction vector vector AB is B minus A. So saya ambil negative 2, 1, 3 minus A. A is 1, 2, 3. So apa kita dapat kat sini? Negative 3, negative 1 and 0. So ini adalah direction vector kita, V kita. So kita dah ada V, fixed point juga kita dah ada. Kita nak ambil A tadi sebagai fixed point kita. Fixed point. Jadi saya boleh gantikan kat sini fixed point saya A. A kita ialah 1, 2, 3 plus T. V kita ialah ini. So negative 3, negative 1, 0. Okay. Dan
nak tulis jawapan akhir tu jangan tinggal macam ni lah. So kita tulis dalam bentuk vektor. This is equal to, saya ke sini sikit This is equal to I plus 2J plus 3K plus T negative 3I minus J. So ini ialah vector equation bagi straight line. Baik, ini apa yang saya tulis ini ialah dalam bentuk vector form. Okay, ini kita namakan sebagai vector form. Okay, saya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey. Saya teruskan dengan soalan seterusnya, exercise 13. Find the vector equation, parametric equation. Okey, ini exercise 13 dalam nota kamu bukan example tapi exercise 13 yang ada dalam nota kamu. Find the vector equation, parametric equation and Cartesian equation of the line through point 1, negative 2, 3 and in the direction of 4i plus 5j minus 6k. So maksudnya sekarang kita ada satu line. Okay. Find vector equation, kita perlu cari vector equation, parametric equation dan Cartesian equation bagi line yang melalui titik, okay, through point 1, negative 2, 3. So ini kita, dia melalui titik ini, so titik ini ialah 1, negative 2, 3 dan ini kita boleh jadikan sebagai fixed point. Okay, ini fixed point kita sebab kita tahu nak cari vector equation R is equal to A plus TV. A is a fixed point and V is direction vector. So fixed point kita dah ada. So direction vector juga dia dah bagi dah kat sini. Ini adalah direction vectornya. So dia dah bagi this is V and fixed point ialah juga ada di sini. Jadi kita just substitute dalam equation R is equal to A plus TV. Now gantikan A kita ialah, fixed point kita ialah 1, negative 2, 3 plus T. Direction vector kita ialah 4, 5, negative 6. Okay, dan saya ubah bentuk menjadi I minus 2J plus 3K plus T 4i plus 5j minus 6k. Okey, ini dalam bentuk vector form. Dia minta juga kita tulis dalam bentuk parametric equation ataupun parametric form. So kita faham tadi daripada sini, okay, so x, y dan z is equal to, sini x, y dan z is equal to A kita ialah 1, negative 2, 3 plus T 4, 5, negative 6. And saya nak ubah menjadi parametric equation. So jawapan kita ialah x is equal to 1 plus 4v. Y, 4t. Y is equal to negative 2 plus 5t. Okay, negative 2, 5t. And z is 3 minus 6t. So ini ialah parametric equation ataupun parametric form. Okey, seterusnya dia minta kita tulis dalam bentuk Cartesian equation. Okey, ingat Cartesian equation maksudnya kita perlu jadikan T as a subject. Okey, now daripada parametrik ini, okey, saya ada untuk X
for t is equal to x minus 1 and t is x minus 1 over 4. Untuk y, 5t is equal to y plus 2 and t is y plus 2 over 5. And untuk z is negative 60 is equal to so negative 60 is equal to z minus 3 and t is z minus 3 over negative 6. Dan equation kita ialah x minus 1 over 4 is equal to y plus 2 over 5 equal to z minus 3 over negative 6. So ini ialah Cartesian equation. Okay, so kita dah ada 3 bentuk, vector form atau vector equation, kemudian parametric equation dan Cartesian equation. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan. Okay. Saya teruskan dengan 5.4b, the angle between two straight line. Sudut di antara dua straight line. Sebelum saya teruskan, saya nak kamu betulkan sedikit gambar rajah di dalam nota kamu. Baik, kalau kita tengok di sini, kita ada R1 ataupun line yang pertama, ini satu line. So R1 is equal to A1 plus TV. A1 plus TV1, maksudnya vektor yang pertama. Dan ini adalah R2 is equal to A2 plus SV2. So ini vektor yang kedua. Apa maksudnya sini? Maksudnya di sini, V ini ada direction vector kan? So maksudnya dia ada satu vektor yang selari dengan garis ini. So mana vektornya? Sepatutnya kalau ini garisan kita, ini garisan kita. So yang selari, vektor yang selari dengannya adalah yang inilah. Okay, yang inilah. Jadi, so betul kan kamu punya nota, sepatutnya ini ialah V1, bukan V2. Sebab dia selari dengan garis ini. Okay, kemudian ini A2 plus SV2, so betulkan nota kamu. So sepatutnya vektor ini adalah V2. Okay, betulkan nota kamu. Okay, now kita katakan saya ada dua line di sini. Ini line R1 dan R2. So saya nak mencari sudut di antara dua line ini. So ini sudutnya. Sudut di antara dua line itu. Baik, so apa formula yang saya nak guna? Baik, saya tahu line ini, dua line ini selari dengan dua vektor di sini. Okay, jadi saya boleh guna formula, kalau kamu masih ingat, formula untuk mencari sudut di antara dua vektor, iaitu kita guna dot product kan, A dot B is equal to magnitude A, magnitude B, cos theta, dan kita akan dapat cos theta is equal to A dot B over magnitude A, magnitude B. So A dan B ini adalah dua vektor. Jadi vektor kita sekarang adalah V1 dan V2. So equation kita ialah, kalau kita faham kat sini, so V1 dot V2 divided by magnitude of V1 magnitude V2. So inilah formula dia. So theta is equal to ad cos bagi V1 dot V2 divided by magnitude of V1 magnitude darab dengan magnitude V2. Okay, daripada definition bagi dot product. Baik, kita tengok contoh. Example 12. The vector two straight line equation are given by, so kita ada dua straight line. So vector equation bagi dua straight line diberi ialah P is equal to
2i plus 2j minus 4k plus ti plus 3j minus 3k. And straight line yang kedua is q is equal to I plus j plus k plus s I plus 2j minus 4k. Dan kita faham vector equation bagi satu straight line ialah r is equal to a plus tv. Kan kita faham itu. So ini adalah fixed point, ini adalah direction vector. So maksudnya ini adalah fixed point kita A dan ini adalah direction vector kita. So dalam kes ini saya letak kat sini ialah V1 lah. So untuk equation yang ni, ini fixed point dia. Okay, ini A1, ini A2. Okay, ini ialah vector, direction vector bagi line yang kedua. So soalan dia, baik, sebelum tu kenapa kat sini dia letak perkali yang berbeza T and S itu, sebab kita tak boleh sambil dua equation, kita tak boleh letak apa kita panggil unknown yang sama. Kita tak boleh letak unknown yang sama. Sebab kalau kita letak unknown yang sama, maksud kalau kita dapat T di sini equal to 2, so kat sini juga kita akan dapat 2. So kita tak boleh letak unknown yang sama lah. Dua equation yang berbeza should be, kalau sini kita letak T, kat sini kita letaklah S, huruf yang selain daripada kita dah guna yang pertama lah. Okay, now soalan ialah mencari acute angle between two straight line. So kita faham formulanya ialah theta is equal to, kita just ambil vektor sahaja, dot product bagi dua vektor. So direction vector di sini V1 dot V2 divide by magnitude of V1, cos. So saya ambil kat sini dulu lah, cos. Cos theta is equal to V1 dot V2 divide by magnitude of V1 magnitude V2. Okay, so now saya boleh cari V1, baik kita cuba kira sama-sama, just substitute V1. V1 kita ialah 1, 3 and negative 3, ini V1. V2 di sini, ini V2 kita. So V2 kita, saya tak ada V2 kita ialah 1, 2, negative 4. Divide by magnitude bagi V1. So magnitude bagi V1 ialah square root of 1 square plus 3 square plus negative 3 square. Darab dengan magnitude bagi V2. So square root of 1 square plus 2 square plus negative 4 square. So apa kita dapat di sini? Baik, siapa boleh bagi jawapan? Kita dapat apa? Atas itu apa? V1 dot V2 kita akan dapat 19 over, di bawah kita akan dapat, siapa dapat jawapan? Square root of 399. Ada dapat jawapan Okay, now saya nak cari sudut. So theta is equal to arc cos bagi 19 over square root of 399. Okay, thank you Haziq. Okay. Theta is equal to cos bagi 19 over square root of 399. So apa jawapan kita dapat kat sini? Okay. Berapa jawapan dia? How many degrees? Theta is? So kamu akan dapat di sini nilai dia adalah approximate to 18 degrees. Ya, 17.98. Okay, good Haziq. Okay, kamu akan dapat this is equal to 17.98 degrees. Oh, kita boleh letak 18 degrees lah. Okay, Mifzal, Navin. Okay, good. Terima kasih. Mustaqim, Jonathan, David. Okay, baik. Terima kasih. Good. Okay, now saya teruskan dengan
5.4c, the equation of a plane. Okay, tadi kita mencari equation bagi satu straight line. Sekarang kita mencari equation bagi suatu satah. Kita nak cari equation bagi suatu satah. So macam mana kita nak cari equation bagi satu satah? Okay. Saya mula dengan nota ini dulu. Suppose a plane in a space has a normal vector. Normal vector diberi. Okay, a plane dalam space ada satu normal vector. So ini satah kita lah. So ini satah kita dan di atas satah itu ada suatu garis normal. And that it pass through a fixed point A. Maksudnya satah ini dia ada normal to the plane ataupun satu garis tegak di atas dia yang bersudut 90 darjah dengan plane, dan di atas satah ini juga ada suatu fixed point iaitu point A di situ. Dan ada satu titik R yang bebas berada di atas satah kita. So R ini mungkin berada di sini, mungkin berada di sini. So R itu adalah satu point yang ada, kita boleh letak di mana-mana di atas satah kita lah. So daripada sini kalau kita tengok, kalaulah R-nya di sini, so AR akan membentuk suatu vektor. Okay, AR akan membentuk suatu vektor. Dan vektor ini bersudut sebab vektor itu berada di atas satah dan ia bersudut 90 darjah dengan normal yang kita ada, garis vektor normal ini. So AR is perpendicular to N. So dia bersudut 90 darjah dengan normal yang kita ada. Okay, faham tadi? Kita ada satu satah, atas satah kita ini ada satu garis normal ataupun vektor normal, dan di atas satah juga itu ada satu fixed point. Dan R itu any point di atas satah. Jadi AR kita boleh membentuk satu vektor AR. Kita faham bahawa AR ialah perpendicular to normal. So kita faham bila dia sebut AR adalah perpendicular to N, meaning that AR dot N is equal to 0. Sebab dia bersudut 90 darjah, meaning that AR dot N is equal to 0. So AR is OR minus OA. Dot N equal to 0. Now saya expand OR dot N minus OA dot N is equal to 0. And OR dot N is OA dot N. Dan daripada sini OR ini saya boleh wakilkan kepada vektor R. Faham OR itu adalah position vector bagi titik R itu. And ini ialah normal to the plane, vector normal to the plane. And A is the fixed point. Faham Tadi dia dah bagi tahu bahawa A ini adalah fixed point. Dot N. Dan equation bagi plane ialah yang kamu akan guna ialah R dot N is equal to A dot N. So kalau dia minta kita cari equation bagi plane, so kita akan guna formula inilah, R dot N is equal to A dot N. Di mana N ini ialah normal to vector ataupun vector normal. Saya letak kat sini vector normal. Vector normal, dan A ini ialah fixed point. A itu adalah fixed point. Maksudnya untuk mencari equation of a plane, kita perlu ada vector normal dan fixed point di atas plane itu. Okey. Untuk mencari equation of a plane ini, dia boleh bagi pada kita. Okay, ada tiga keadaan kita boleh mencari equation bagi plane. Kita faham equation bagi satu plane mesti ada normal dan mesti ada fixed point. So kalau soalan dia, kalau kita tengok sini, plane equation in two dimension can be measured with this criteria. So kalaulah soalan dia bagi a plane in the space has normal vector. Dia dah bagi dah normal vector pada kita dan dia dah bagi dah fixed point pada kita. So terus kita boleh guna R dot N is equal to A dot N. Kita boleh substitute dan kita boleh dapat jawapan dia. Baik, kamu kena faham keadaan ini, maksudnya plane kita ini, okay, ini kita ada satu plane, okay, dia dah beri pada kita satu normal to the plane.
dan dia dah bagi pada kita fix point A. Okay, untuk keadaan yang pertama ni, so direct kita boleh guna R dot N is equal to A dot N. Baik, keadaan yang kedua, sekiranya dia hanya bagi pada kita 3 fixed point. Contoh, katakan ini plane saya. Okay, dia hanya bagi pada saya point A, point B dan point C. Okay, atas plane itu hanya ada 3 point sahaja. Dan kita faham untuk mencari equation bagi plane, kita perlu ada normal dan fixed point. Jadi, untuk mencari normal, kalau keadaan ini macam mana kita nak cari normal to the plane? So balik-balik kita dah belajar dalam 5.3 cross product. Untuk mendapatkan normal to the plane, kita perlu mencari contoh di sini dua vektor lah, vektor BC, vektor BA. Okay, so untuk mencari normal yang bersudut 90 darjah, 90 darjah. Untuk mencari normal ini, saya perlu buat cross product lah. Normal is equal to BC cross BA. Baru saya akan dapat normal, dan fixed point tu saya nak guna yang mana? Mana-mana satu point kamu boleh guna. Point A boleh guna, point B boleh guna, point C boleh guna. Tapi kalau saya ambil BA cross BC, saya akan ambil point B itu sebagai fixed point saya lah. Okay, itu. So bila kita dah ada N, kita pilih fixed point, so kita boleh substitute R dot N is equal to A dot N untuk mendapatkan plane equation. Baik, itu keadaan yang kedua. Dan keadaan yang ketiga, sekiranya diberi a plane has 2 vector. Maksudnya, katakan diberi pada kita suatu plane yang mengandungi 2 vektor. So, contoh kat sini dah ada vektor A dan dah ada vektor B. Dia dah bagi plane itu ada 2 vektor, vektor A dan vektor B. So, daripada sini kita dah boleh cari normal. Sebab kita faham nak cari equation bagi plane mesti ada normal. So, nak cari normal kita just buat cross product ni lah nak dapatkan normal dia. So, normal is equal to A cross B. Kita dah dapat normal, so kita boleh pilih fixed point untuk mungkin kat sini dia akan bagi kepada kita fixed point. Kalau dia tak bagi pun kita boleh cari point of intersection between 2 vector. Nanti kita tengok kalau ada soalan nanti kita boleh tengok So kita boleh gantikan R dot N is equal to A dot N untuk mendapatkan equation of plane. Okey, saya teruskan dengan sebelum saya terlupa, equation bagi plane ini dia ada 2 bentuk sahaja. Okey, hanya ada 2 bentuk sahaja, iaitu bentuk vector equation. Saya padam dulu. Hanya ada 2 bentuk di sini. Yang pertama ialah vector form ataupun vector equation. Dan yang kedua ialah Cartesian form ataupun Cartesian equation. So untuk equation of plane hanya ada 2 bentuk sahaja, vector form dan Cartesian form. Okay. Example 13. Find the equation of the plane with normal vector. Okay, cantik dah. Dia minta kita cari equation of the plane dan dia dah bagi dah normal vector pada kita. Okay, cantik. Kita letak kita remark kat sini, ini ialah normal kita. And containing the point negative 1, 2 and 4. So ini kita boleh jadikan dia sebagai fixed point. Okay, so kalau nak lukis, kalau saya memang suka lukis lah, baru saya nampak. So kat sini, ini satah saya, plane saya. Okay, normal dia, okay ini normal. Normal dia bagi apa tadi? 1, 2, 3 kan dia bagi kat sini, ini normal. Okay, lagi apa lagi bagi? Dia bagi fixed point. So fixed point saya kat sini, fixed point ini adalah negatif 1, 2, 4. Ini saya boleh jadikan sebagai A lah. So dia dah ada, dah ada normal, dah ada fixed point. Jadi saya just substitute dalam equation R dot N is equal to A dot N. Okay, R dot, okay saya gantikan N saya. N saya ialah 1, 2, 3 is equal to A. A is a fixed point is negative 1,
2 and 4 dot n is 1, 2, 3. Okay, so yang sebelah kiri tu kita memang tak boleh selesaikan lagi. Kita biar dia R dot 1, 2, 3 kat situ. Tapi sebelah kanan kita nampak kita boleh selesaikan. Ini adalah dot product kan. So kita boleh selesaikan. So kita akan dapat negatif 1 tambah 4 tambah 12. Dan apa kita dapat kat sini? Berapa? 15. Okey, kita dapat di sini ialah 15. Okey, so jawapan saya nak tulis dalam bentuk R dot, okey, N saya ialah I plus 2J plus 3K is equal to 15. So ini ialah vector form ataupun vector equation. Okay, ini dalam bentuk vector equation. Baik, saya nak tunjuk pada kamu macam mana kita nak dapatkan Cartesian equation. Ini bentuk vector equation ataupun vector form. Macam mana nak dapat dalam bentuk vector form ataupun vector equation. Baik, apa saya buat? Saya ambil daripada sini. Okay, saya ambil daripada sini. Okay, untuk mendapatkan Cartesian equation. Okay, daripada sini saya tahu ini R dot 1, 2, 3. So R saya ialah X, Y dan Z. Okay, kita faham R itu memang X, Y, Z sebab kita tak tahu kan kedudukan dia. So kita wakilkan sebagai X, Y dan Z. Dot 1, 2, 3 is equal to, tadi kita dapat 15. Is equal to 15. Now, saya nak ubah dia menjadi Cartesian equation ataupun Cartesian form. So, apa saya buat? Saya just darab ini dot product. So, saya akan dapat X plus 2Y plus 3Z is equal to 15. Okay, dan ini ialah Cartesian form ataupun Cartesian equation. Okay, boleh Untuk plane equation kita ada dua bentuk sahaja iaitu vector form and Cartesian form. Okay, saya teruskan dengan example 14. Example 14. 14A, find a Cartesian equation for each of the following plane. So macam mana saya nak dapatkan Cartesian equation bagi plane A ni. Baik, A, the plane pi1 through A 1, 2, 3 and perpendicular to the line. Okay, apa yang saya ada? Saya ada satu plane pi1 yang melalui titik 1, 2, 3. Okay, now saya lukis. Saya ada satu plane. Saya ada satu plane. Plane ini nama dia pi1 dan di atas plane ini ada satu titik A iaitu 1, 2, 3. Baik, nak cari vector equation ataupun equation bagi plane kita perlu ada normal. So kat mana saya nak cari normal? Baik, kat sini dia bagi and plane ini perpendicular to the line. Okay, perpendicular kepada line ini. So maksudnya ada satu line ini. Inilah line dia. Okay, baik. Kalau saya faham line ini, okay, ini equation bagi line dan saya faham saya perlu cari vektor. So line ini, kalau ini equation dia, maksudnya vektor V1, vektor bagi equation ini ialah 2, 3, negative 1. Tadi saya beritahu kan untuk vektor dalam bentuk ini adalah Cartesian equation bagi line. Ini adalah Cartesian equation bagi line dan vektor dia, equation bagi line is A plus TV, V dia adalah di bawah ini 2, 3, negative 1. So V dia adalah yang ni. Dan V ini, bila dia sebut V ini perpendicular to the plane, maksudnya dia bersudut 90 darjah. Jadi dia adalah selari dengan normal.
Okay, saya nak tahu normal. So ini adalah V. V saya ialah 2, 3, negatif 1. So dia V ini selari dengan normal. So saya dah ada normal lah. Jadi normal saya ialah 2, 3, negatif 1. So now nak cari vector equation is R dot N is equal to A dot N. And R dot N kita ialah 2, 3. Okay, sorry, saya tulis kat sini ya. V is equal to N lah. Is equal to, okay. So 2, 3, negatif 1 is equal to A kita ialah 1, 2, 3 dot 2, 3, negatif 1. So kat sini kita akan dapat R dot 2, 3, negatif 1 is equal to berapa sini? 4 plus 6 minus. So kita akan dapat di sini 5. Okay, dia nak Cartesian equation. Jadi saya ubah dia menjadi, saya faham ini adalah X, Y dan Z. Maka dia akan jadi 2X tambah 3Y tolak Z sama dengan 5. So ini ialah Cartesian equation bagi soalan inilah. Okay, saya teruskan dengan soalan yang seterusnya, B. Baik, saya dah tahu pukul 11, jadi tak ada masalah, kamu boleh bergerak ke kelas yang seterusnya. Tapi nanti kamu boleh tengok video inilah, saya akan habiskan dulu. Untuk attendance, tak apa, kamu akan isi selepas pukul 1. So saya akan tutup attendance pada pukul 2. Jadi sekarang kamu boleh bergerak ke kelas, cuma nanti kamu tengok semula lah video ni, okay? Okay, baik, saya teruskan dengan example 14. Find the Cartesian equation for each of the following plane. Okay, untuk B. The plane pi2 through B perpendicular to both plane. Okay, ini soalan ni agak mencabar. Baik, kita tengok keadaan dia macam mana. Katakan saya ada, dia bagi tahu di sini plane pi2. Okay, so saya lukislah, ini plane saya. So ini plane saya, pi2. Okay, di atas pi2 ini ada fixed point iaitu B. Okay, B ini, so fixed point B, 1, negatif 1, 3. Okay. Kemudian apa lagi dia beritahu? Kita tahu kita nak cari plane equation mesti ada normal, tapi kita tak ada normal, kita hanya ada fixed point saja. So normal itu kita boleh dapat daripada info yang dia bagi. Apa dia bagi? Dia bagi tahu pi2 ini perpendicular to both plane. X minus Y plus 2Z equal to 3 and 2X plus Y minus Z equal 3. So apa maksudnya kat sini? Plane kita ini, pi2 ini perpendicular dengan, okay, perpendicular dengan, okay, sorry, perpendicular dengan ini, okay, dan perpendicular dengan satu lagi plane ini. So ini perpendicular ni bersudut 90 darjah kat sini, bersudut 90 darjah kat sini. Okay, so ini daripada equation, katakan ini saya letak, ini adalah inilah, okay. So daripada Cartesian equation yang diberi untuk plane yang pertama, okay, untuk plane yang pertama saya namakan ini sebagai P1 lah. Ni P1 kan. Okay, daripada sini kamu kena faham ada normal kat situ. Okay, untuk P1 tu ada normal. Kalau kamu faham, kita tahu R dot N is equal to A dot N. Okay, R adalah X, Y, Z. Dot N kita apa? Normal, dan dapat jawapan kat sini 3. So kat sini kalau saya faham N saya untuk P1 ialah 1. Okay, ni So ini sekejap saya ambil sini, X minus Y plus 2Z is equal to 3. Okay, so kat sini maksudnya dia adalah 1, negative 1 and 2. So normal bagi plane ini, okay, saya lukis kat sini normal bagi plane ini, N dia ialah
1, negatif 1, 2. Ni P1. Okey, ini pula tengok kat sini. Okey, saya ambil ini sebagai P2. Okey, ini adalah P2. Okey, untuk P2 daripada sini mana vektor normal dia? So dia adalah 2, 1 dan negatif 1. So kat sini normal dia kat sini, saya lukis kat sini lah. Okey. Normal dia sebab plane dia macam ni, so normal dia kat sini lah. So normal dia ialah 2, 1 dan negatif 1. Okey. Jadi daripada sini kita dah ada dua vektor. Dua vektor ini kalau lah sebab dia keadaan dia macam ni, maksudnya kalau saya letak dia di atas satah pi1 ini, katakan saya letak dia di atas satah pi1 ini. Okey, ini N1. Okey, sebab dia selari kan. So ini N1, saya namakan ini sebagai N1 sebab P1, ini ialah N2. Ini ialah N2. Okey, so saya lukis kat sini lah. So dia ada kat sini. Ini adalah N2. Selari kan, dia selari. So saya boleh lukis di sini. Ini adalah N2. So saya dah ada dua vektor di atas satah. So apabila saya dah ada dua vektor di atas satah, saya boleh mencari normal kepada plane pi2. Okey, ini plane pi2 saya. Okey, saya nak cari normal kepada plane pi2. So normal is equal to, okey, atas plane tadi ada dua normal. So saya ambil N1 ataupun dua vektor, N1 cross N2. Okey, sebab di atas vektor ini, di atas satah ini dah ada dua vektor. Yang selari dengan ini N1 selari dan selari dengan ini vektor N2. So now carilah I, J, K. Okey, so gantikan N1 kita ialah 1, negatif 1, 2. Okey, 2, N2 ialah 2, 1, negatif 1. Dan kita dapat normal dia ialah, apa kita dapat kat sini normal? So 1, negatif 1, 2, 2, 1, negatif 1. So kita akan dapat negatif I plus 5J plus 3K. Okay, itu normal. Normal dah ada, fixed point pun kita dah ada. Jadi kita boleh substitute R dot N is equal to A dot N. So kita gantikan R dot N kita ialah negatif 1, 5, 3 is equal to A kita ialah 1, negatif 1, 3. A adalah fixed point. Fixed point kita adalah B. Dot N kita yang kedua ialah, N kita ialah negatif 1, 5, 3. Okay, dan kita akan dapat jawapan jawapan yang kita dapat ialah negatif X tambah 5Y plus 3Z is equal to 9. Kita akan dapat jawapan negatif X plus 5Y plus 3Z is equal to 3. Okay, ini jawapan kita dapat nanti.